Welcome, selamat datang kepada Tech Talk. 7 minit untuk kita bersama mengenali teknologi pendidikan yang terkini. Ya, ini akan dilakukan dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris supaya sama-sama kita mendapat manfaat tentang pemikiran terbaru atau teknologi terbaru dalam bidang pendidikan. Ya, ramai yang tanya kepada saya tentang bagaimana tentang sesuatu yang dipanggil digitalisasi. Ya, adakah saya akan mempunyai kerja pada masa hadapan? Ya, setiap syarikat atau organisasi yang kita bekerja atau mungkin organisasi kita mempunyai masalah untuk kita selesaikan. Ya, mungkin kerana COVID atau sesuatu lain. Ya, jadi kita kena selesaikan masalah ini. Jadi terdapat jaringan aktiviti yang biasanya terpaksa dilakukan oleh pelbagai individu atau kumpulan. Pada masa sekarang, kebanyakan kita mempunyai pekerja yang tetap. Dan sesetengah syarikat mempunyai perkhidmatan in-source atau outsource, ya, iaitu kumpulan yang diberikan mandat untuk menjalankan sesuatu aktiviti, ya, yang syarikat itu tidak mahu lakukan lagi. Ya. Jadi bagaimana dengan masa depan dengan digitalisasi? Ya, mari kita lihatkan. Ya, jadi satu lagi kategori pekerja yang akan datang dan sudah ada pada masa sekarang, ya, itu pekerja kontingen. Ya, itu pekerja yang pada masa kita perlukan dia akan ada. Dalam ketiga-tiga golongan ini yang berada bersama-sama untuk menjayakan atau menyelesaikan masalah, kita semua perlu menghadapi keupayaan atau menggunakan teknologi, ya, atau digitalisasi. Ya. Teknologi adalah untuk membantu kita. Ya. Jadi perkhidmatan in-source, pekerja kontingen sementara, dan pekerja tetap juga perlu menggunakan teknologi. Ya. Dari segi analisis McKinsey, mereka mengatakan daripada 10 hingga 70%, ya, dalam analisis mereka berdasarkan industri, ya, aktiviti itu akan diambil alih oleh teknologi. Ya. Yang paling tinggi itu adalah industri perhotelan. Ya. Jadi sebenarnya dalam masa depan, bila kita melihat bagaimana sesuatu organisasi saya untuk menyelesaikan sesuatu masalah, ya, kita kena melihat yang keempat ini akan bekerjasama, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi sebagai seorang yang merancang masa depan atau seorang yang mempunyai bisnes, bagaimana kita melihat pelbagai benda yang saya mungkin tidak faham. Ya? Jadi saya memang rasa kurang pasti, ya, bagaimana, ya, saya boleh mengatur carakan organisasi, ya, dan sebagai seorang yang mengajar orang lain juga melihat bagaimana boleh membantu organisasi mempunyai pencapaian atau kemahiran untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi ini adalah matriks ada dan kerap mak, ya. Di sebelah X, ya, kita melihat adakah kemahiran itu di dalam pasaran, ya. Dan di sebelah X ialah apakah kekerapan kemahiran itu dilakukan. Saya rasa matriks ini sangat-sangat berguna, ya, untuk kita berfikir, ya, bagaimana pekerja kontingen, pekerja tetap, perkhidmatan in-source dan outsource dan otomasasi boleh bekerja bersama-sama. Kita melihat, ya, dari segi kuadran pertama, ya, jikalau sesuatu yang memang dasar syarikat ataupun memberikan keupayaan yang lebih kepada syarikat itu, ya, jangan buat apa-apa, ya, berikan kepada pekerja tetap, ya, sebab mereka akan dapat menjayakan dan memajukan syarikat itu dengan lebih baik dan daripada lawan-lawan. Ya, seperti Apple, mereka membuat penyelidikan sendiri, tetapi dari segi
pembikinan mereka berikan kepada orang lain. Ya, juga di AirAsia, di mana juru kapal terbang mereka, ya, yang diberikan mandat untuk membawa kapal terbang dengan selamat. Ya, mereka mempunyai orang-orang yang sangat mahir dan berpengalaman untuk membuat itu, ya, itu roster management. Ya. Kedua, bila sesuatu yang kita buat kadang-kadang, ya, tetapi kemahiran tu walaupun dia adalah sangat spesifik ada pada tempat tu, ya, jadi kita boleh menggunakan perkhidmatan in-source atau outsource, ya, ada consultant, perunding, vendor, ya. Seperti contoh di industri minyak, ya, di mana banyak syarikat yang sangat mahir, ya, boleh melakukan fracking, diberikan kontrak untuk melakukan sedemikian, ya, ataupun di industri kereta di Thailand, di mana mereka mempunyai kilang sangat besar dan banyak-banyak kilang di merata tempat yang dekat, ya, untuk memberikan alat-alat yang diperlukan oleh syarikat demikian. Ya. Ketiga, bila kita melihat sesuatu yang dari segi kemahiran berada di pasaran, ya, sentiasa ada, dan kita lakukan kadang-kadang saja. Ya, jadi tidak perlu mungkin syarikat itu untuk mengambil pekerja, tetapi menggunakan pekerja contingent, ya, freelancer atau sementara. Ya, jadi pada masa ini kita mempunyai website seperti freelancer.com, Fiverr dan sebagainya, yang kita boleh memberikan aktiviti supaya mereka boleh lakukan. Dan mereka ini adalah sangat-sangat mahir. Ya. Dan juga seperti di Indonesia, Gojek, mereka menggunakan orang-orang tempatan yang menunggang motosikal, ya. Dan bukan saja mereka mengambil mereka, juga mereka mempentingkatkan kemahiran mereka, ya, dalam segi keselamatan. Dan terakhir, kodan keempat ialah sesuatu yang kita rasa bosan untuk buat. Ya, kadang-kadang kita pergi kerja dan kena buat ini. Ya, jadi bila kita rasakan aktiviti sedemikian, itu bermakna itu adalah sesuatu yang berulang, terkawal dan boleh diramal. Dan ini adalah sesuatu yang kita kena berfikir, bolehkah kita memberikan dia kepada mesin, ya, dan manusia akan mengambil kerja-kerja lain, aktiviti-aktiviti lain yang menggunakan keupayaan kita yang berbeza daripada mesin. Ya. Jadi ini adalah matriks ada dan kerap. Dan harap sebagai orang atau profesional yang melihat bagaimana kita hendak menimbulkan keupayaan syarikat kita pada masa depan, ini adalah peluang untuk kita membawa syarikat kita kepada atur cara pekerjaan masa hadapan. Ya. Jadi, jika anda suka Tech Talk ini, buatkan satu like di bawah atau memberikan komen anda. Ya. Ada apa lagi yang mungkin saya tidak dapat menjelaskan dengan baik? Adakah sesuatu yang kamu fikirkan yang kita perlu buat sebagai organisasi di Asia, ya, dan juga sebagai profesional dalam bidang latihan dan organisasi, apa yang mungkin kita boleh membawa diri kita untuk belajar supaya dapat menyediakan syarikat kita dengan daya saing yang bagus, ya, bukan saja di negara atau di Asia tetapi di seluruh dunia.